Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okay, hari ini merupakan hari pertama untuk bagi kelas PJ PK, iaitu pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Semasa kamu di sekolah rendah, saya rasa mata pelajaran ini ialah mata pelajaran yang kamu paling suka lah, sebab kamu boleh main. Okay. Jadi untuk buat masa ini sepanjang tempoh PKP di mana kamu tidak dapat hadir ke sekolah, okay, jadi subjek ini akan tetap diajar juga dengan menggunakan norma baru. Okay. Jadi nanti lepas ni kamu akan dapat buku teks, kamu boleh rujuk buku teks, okay, di mana pada tahun ini untuk subjek PJ, okay, kamu akan belajar 6 unit. Yang pertama ialah unit 1 gimnastik asas. Okey, unit 2 pergerakan biirama. Okey, unit 3 kategori serangan bagi sukan bola sepak dan juga bola jaring. Unit 4 ialah kategori bola jaringan, iaitu bola tampar dan juga badminton. Manakala unit 5 ialah olahraga asas. Unit 6 rekreasi dan juga kesegangan, dan unit 7 ialah kecergasan fizikal. Ini ialah bagi mata pelajaran pendidikan jasmani. Bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan pula, ada 3 unit. Okay, yang pertama ialah unit 1, unit 2 dan juga unit 3. Okay. Jadi untuk hari ini kita akan mulakan topik pendidikan kesihatan dulu buat sementara ini. Okay, nanti sekiranya kamu sudah boleh hadir ke sekolah, barulah kita akan mulakan dengan pendidikan kesihatan. Okay. Jadi untuk hari ini kita akan mulakan dengan tajuk pengurusan mental dan juga emosi, iaitu pemikiran positif. Unit pembelajaran ialah yang pertama mengetahui maksud dan ciri-ciri pemikiran positif. Yang kedua memahami kaedah pemikiran positif dalam mengurus mental dan juga emosi. Yang ketiga mengaplikasikan cara hidup mengurus pemikiran emosi dan tingkah laku dalam kehidupan seharian. Dan yang keempat ialah menganalisis hubungan antara pemikiran, emosi dan juga tingkah laku dalam kehidupan seharian. Okay, sebelum tu kita lihat apa itu emosi. Setiap manusia yang ada di dunia ini dikurniakan emosi, diberikan emosi. Emosi itu ialah satu bentuk perasaan ataupun jiwa yang terbit dari dalam diri seseorang. Okay, sebagai contoh, apabila kamu sambut birthday, hari jadi kamu, okay, ada orang berikan hadiah. Apakah perasaan kamu pada masa itu? Mestilah kamu rasa gembira, kamu rasa suka. Jadi itu ialah emosi. Okey. Okey, selain daripada itu, okey, kamu dimarahi oleh guru akibat tidak menyiapkan kerja sekolah. Okay, dalam diri kamu rasa sedih. Itu ialah contoh emosi. Okey, di mana emosi itu melibatkan perasaan sayang, gembira, seronok, benci, takut dan juga cemburu. Okey, emosi memberikan kesan terhadap psikologi, iaitu mental. Maksudnya bila kita sentiasa dalam keadaan gembira, maka kita punya emosi, mental kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Akan sentiasa berada dalam keadaan positif. Okey. Jika kita selalu emosi kita dalam keadaan takut, sedih, okey, itu mengundang kepada pemikiran negatif. Okay. Dan sekiranya kita sentiasa berfikiran positif, kita akan merasa gembira, hati akan merasa lebih tenang dan hidup akan lebih ceria. Okay. Baiklah, apa itu pemikiran positif? Okay, pemikiran positif bermaksud kebolehan berfikir dan bertindak secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi. Okay, jadi untuk memupuk pemikiran positif, langkah pertama ialah dengan berusaha mengamalkan pemikiran positif dalam kehidupan seharian. Okay, jadi kat sini pemikiran positif tu bermaksud ialah cara kita berfikir secara rasional. Contohnya, kamu sedang berjalan-jalan di luar, tiba-tiba kamu nampak anak jiran kamu sedang naik basikal, dia jatuh. Jadi pada masa itu, apa tindakan kamu? Jika kamu setakat tengok aja, kamu ketawakan dia, itu bukan pemikiran positif. Maksudnya kat situ kamu tak rasional. Tetapi jika kamu tolong dia, kamu angkat basikal dia, kamu tolong dia, kamu tanya dia okey ke tak okey,
Itu ialah salah satu contoh pemikiran positif. Di mana kamu boleh bertindak secara rasional dan dalam menghadapi sebarang situasi. Okey. Okey, ciri-ciri membina sikap positif. Yang pertama, kita dalami ilmu kecemerlangan. Di sini maksud belajar bersungguh-sungguh. Okay. Yang kedua, dapatkan modal ikutan. Okay. Maksudnya, kamu ambil satu model. Pilih orang yang paling berjaya yang kamu kenal. Siapa dia? Jadikan dia model. Kalau yang Islam, okay, model kita ialah Nabi SAW. Manusia yang paling berjaya. Jadikan cara hidup dia itu sebagai model. Okay. Soal diri dengan soalan positif. Okay, nanti saya cerita apa dia maksudnya. Kemudian fokus kepada apa yang anda mahukan. Okay, kamu mahukan apa? Dalam masa 5 tahun lagi. Paling dekat, dalam masa 3 tahun lagi. Nanti peperiksaan PT3. Okay, apa yang kamu mahukan? Kamu nak berapa A? Kamu nak berapa gagal? Kamu nak berapa lulus? Okay. Saranan diri positif. Berkawan dengan orang yang berjaya. Kita berkawan dengan orang kawan-kawan yang cemerlang. Itu boleh menyumbang kepada pemikiran positif. Ubah diri, ubah penampilan diri. Okey, kalau macam sebelum ni, okey, kamu berpakaian tak kemas, ubah diri, kamu berpakaian kemas. Kalau sebelum ni mandi 1 hari sekali, ubah diri mandi 2-3 kali sehari. Okey, ya. Seterusnya, lakonkan watak orang yang cemerlang. Maksudnya bila tadi kita dah tengok, kita dah kenal pasti siapa kita punya model, kita cuba ikut dia punya watak dia. Kita tiru watak yang baik. Bukan semuanya, tetapi sikit-sikit pun boleh. Dan kita jangkakan kejayaan. Orang yang positif ni dia boleh target, dia ada sasaran. Dalam masa katakan 10 tahun, dia nak jadi apa? Dia nak kerja apa? Apa yang dia nak buat? Okey. Okey, dekat sini. Okey, contoh pemikiran positif dan juga pemikiran negatif. Apabila anda berkata, mulai hari ini saya tidak akan malas lagi. Itu contoh pemikiran negatif. Okey, saya tak mahu bermain-main dalam kelas lagi. Saya tidak mahu melawan cakap guru. Mulai tahun ini saya tidak mahu lewat ke sekolah lagi. Ini ialah contoh fikiran negatif. Kenapa? Sebab dia ada perkataan tidak. Tidak tu merujuk kepada pemikiran negatif. Jadi kita ubah ucapan kita kepada pemikiran yang positif. Macam mana kita nak ubah? Okay, contohnya, mulai hari ini saya akan menjadi seorang pelajar yang rajin. Saya akan tumpukan perhatian dalam kelas. Saya akan ikut cakap guru. Mulai tahun ini saya akan hadir awal. Maksudnya dalam pemikiran positif, dia tak ada perkataan tidak. Tak ada. Okay. Jadi, kita boleh ubah. Daripada lepas ni, saya tak nak makan lah sebab tak sedap. Jadi itu pemikiran negatif. Kita ubah. Contohnya, saya akan makan makanan ni sekarang. Contoh macam tu. Okey. Okey, kita lihat dari segi situasi. Okey, situasi yang pertama. Pada hari Selasa, anda ditugaskan untuk membantu rakan anda yang lemah dalam mata pelajaran matematik. Kalau pemikiran kita tu pemikiran yang negatif, kita akan bertanya, mengapakah saya yang dipilih? Saya ada hal penting hari ni. Itu kalau pemikiran yang negatif. Tetapi kalau kita berfikiran secara positif, sudah tentu saya akan lebih memahami mata pelajaran matematik apabila saya terangkan kepada kawan-kawan saya. Jadi kat sini apa faedahnya? Okay. Jika kita terangkan ajar kawan kita dalam mata pelajaran yang lain, tu matematik tu, maka kita akan dapat menguasai mata pelajaran tersebut. Dan pada masa yang sama, membantu orang itu merupakan satu perkara yang murni, yang amat digalakkan. Itu faedah pemikiran positif. Okay, situasi yang kedua. Anda lemah dalam aktiviti kecergasan fizikal. Okey. Maksudnya mungkin anda gemuk macam saya. Kan? Okay, kalau anda seorang yang negatif, yang ada pemikiran negatif. Aduh, letihnya buat aktiviti kecergasan ni. Kalau saya berlatih sungguh-sungguh pun, belum tentu saya dapat masuk ada sukan sekolah cikgu sebab saya gemuk. Itu ialah contoh pemikiran negatif. Kalau pemikiran positif tak macam mana? Tak apa cikgu, saya akan tetap berusaha. Walaupun saya gemuk, saya akan cuba. Okey, setiap hari saya akan membuat aktiviti kecergasan.
Nanti lama-lama, cikgu mungkin boleh pilih saya jadi atlet sekolah sebab saya dah kurus. Itu pemikiran positif. Faedah dia, kebaikan pemikiran positif. Yang pertama, aktiviti fizikal tu dapat menjamin tubuh badan yang sihat dan cegas. Okey, yang kedua, latihan yang berterusan akan menghasilkan kejayaan. Kita cuba. Mungkin kita cuba kali pertama tu kita tak berjaya, tetapi untuk kali kedua, kali ketiga kita akan berjaya insya-Allah. Bagi yang Islam, dalam Al-Quran Allah Taala sebut, aku tidak akan mengubah nasib umatku. Sekiranya mereka tidak mengubah nasibnya sendiri. Maksudnya dekat sini, iktibarnya ialah kita usaha, kita cuba. Kali pertama gagal, tak apa, kita cuba lagi, kita teruskan, jangan putus asa. Baiklah. Jadi berdasarkan apa yang saya terangkan tadi, inilah tugasan. Nanti kamu buat. Kemudian sebelum kamu buat tugasan, nanti kamu salin nota. Bermula daripada sini, nota. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi kamu buat tugasan ni dalam buku PJ. So dalam buku PJ tu saya perlukan satu buku PJ kecil lah. Buku kecil kamu boleh gunakan, kamu buat. Kemudian nanti kamu ambil gambar dan kamu hantar pada saya. Baiklah kelas, itu saja untuk hari ini. Apa-apa boleh WhatsApp saya dan jangan lupa subscribe dan juga like video saya. Terima kasih.